Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Jamil, bertindak selaku moderator anda pada hari ini, di mana kita akan mengupas isu mengenai cabaran globalisasi dalam membina negara bangsa di Malaysia. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dan dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu dalam sesi webinar secara virtual ataupun maya, yang akan membincangkan dan mengupas isu mengenai cabaran globalisasi dalam pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Hadirin sekalian, globalisasi kini amat memberi tamparan yang hebat, khususnya kepada rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek kehidupan, di mana ia telah memberi kesan terutamanya kepada identiti ataupun jati diri rakyat Malaysia, terutamanya dari segi bahasa, ekonomi, pendidikan, budaya, sejarah dan sebagainya. Jadi, tujuan kita untuk mengadakan webinar ini adalah untuk membincangkan atau mengupas isu-isu semasa berkaitan dengan cabaran globalisasi kini terhadap pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan kesemua ahli panel yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu masing-masing, yang terdiri daripada 5 orang ahli panel, iaitu panel yang pertama yang berbahagia, Datuk Muhammad Aidil Azri bin Za'ba, yang merupakan penolong Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Seterusnya, panel kita yang kedua yang berbahagia, Datuk Muhammad Hafiz bin Bahar, yang merupakan Pengarah Bahagian Dasar Pendidikan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Panel kita yang ketiga ialah yang berusaha, Encik Najibullah bin Muhammad Said, yang merupakan seorang guru di SMP Bugaya yang terletak di Semporna, Sabah. Seterusnya, panel kita yang keempat ialah yang berhormat Datuk Seri Majalan bin Majid, yang merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, dan panel kita yang terakhir iaitu yang berbahagia Dr. Syafiqah Amiza binti Amiduddin, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, apa kata kita bertanya kepada panel kita yang pertama, iaitu Datuk Seri Muhammad Aidil Azri bin Za'ba, yang merupakan penolong Ketua Pengarah DBP. Jadi, Datuk Aidil, pada pandangan Datuk, apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi dan kaitannya dengan bahasa, dan apakah langkah-langkah ataupun strategi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai asas dalam pembentukan negara bangsa di Malaysia? Okey, baiklah, boleh nampak saya ya. Okey, kita bersiaran secara virtual, okey, dalam webinar kita pada malam ini, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya kepada moderator kita, saudara Akmal, di atas kesudian pada malam ini. Sebagai aku bertindak sebagai moderator, dan juga barisan rakan-rakan ahli panel yang saya hormati dan saya kagumi dalam pelbagai aspek bidang yang mereka cuburi, dan semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat dan juga memberi satu kefahaman yang lebih kepada penonton bagaimana perkara ini kita hendak bincangkan ya dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah. Menerusi apa yang disebut oleh saudara moderator sebentar tadi, kita dapat memahami bahawa cabaran globalisasi pada hari ini memberi satu tekanan dan juga cabaran yang tersendiri, bukan sahaja kepada sesebuah negara, bahkan juga kepada masyarakatnya juga. Okay. Dalam berhadapan dengan cabaran globalisasi pada masa kini, memang tidak dapat dinafikan ia membawa kepada satu perubahan besar kepada struktur masyarakat. Dalam konteks Malaysia sendiri, aspek pembangunan negara bangsa menjadi agenda penting untuk dicapai. Okay. Setelah kita mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957, kita dianggap tidak berjaya untuk membangun ataupun membina sebuah negara bangsa. Jika kita nak dibandingkan dengan negara-negara lain seperti jiran kita sendiri, Indonesia maupun Amerika Syarikat, kerana adanya pelbagai halangan dan juga cabaran dalam menjayakan agenda ini. Namun dengan pengaruh globalisasi yang semakin meluas, pada masa kini cabaran membina negara bangsa mencapai klimaks yang sangat rumit. Zaman yang dikenali sebagai era digital
memberi penekanan kepada kerajaan dan juga minda masyarakat dalam menjayakan aspek pembangunan negara bangsa. Seperti yang saudara moderator nyatakan tadi, aspek yang kita lihat adalah dalam bahasa. Kerana bahasa merupakan satu komponen yang penting dalam memupuk asas pembinaan negara bangsa itu sendiri. Saya rasa rakan-rakan panel saya pun bersetuju dengan apa yang saya katakan ini, kerana bagaimana globalisasi ini memberi kesan yang tersendiri kepada aspek bahasa dalam membina negara. Kita sedia maklum, negara bangsa ini telah bermula sejak zaman Eropah lagi, dan di negara kita sendiri, ia bermula apabila pihak British menjajah negara kita, dan itu telah membawa kepada satu bentuk perubahan kepada masyarakat pada waktu itu, kerana adanya golongan-golongan kiri yang bersifat nasionalis. Bagaimana mereka membawa diri mereka, bagaimana mereka memperjuangkan negara bangsa itu sendiri yang akan keluarnya daripada penjajahan British yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi bahasa merupakan lambang dalam budaya, dan melalui pembinaan negara bangsa juga suatu budaya itu boleh dipengaruhi. Bahasa kita mempunyai banyak fungsi dalam perkembangan budaya berdasarkan kepada keperluan semasa. Sepanjang proses pembinaan negara bangsa, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Hal ini jelas apabila bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar tunggal dalam sistem pendidikan kebangsaan, dan fungsi bahasa Melayu ini dapat dilihat dalam Akta Pendidikan tahun 1996. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati sekalian, cabaran globalisasi terhadap bahasa sudah lama dilihat, lebih-lebih lagi semasa pendudukan British, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dan pada masa kini, bila kita lihat kepada cabaran ini adalah di mana kita menggunakan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris yang meluas. Saya tidak katakan menggunakan bahasa Inggeris itu salah. Kerana bahasa Inggeris juga merupakan salah satu aspek penting ataupun pertuturan ataupun bahasa yang digunakan seluruh dunia. Bila kita melihat kepada ruang lingkup negara kita, ia adalah sesuatu yang perkara yang agak memberi kesan bagaimana kita nak membina negara bangsa itu sendiri, kerana kita tahu bahasa Melayu ini dianggap sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Jadi untuk membina asas dan membina jati diri bangsa itu, pentingnya bahasa ini memainkan peranan. Kita tidak mengatakan tidak boleh nak mempelajari bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Melayu, tetapi sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk asal, kita kena martabatkan, kita kena memberi pendedahan, memberi kefahaman yang lebih kepada penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Di mana hal ini dapat dipupuk sejak daripada kecil, daripada zaman sekolah, untuk generasi muda khasnya, kerana di peringkat generasi muda ini, kita dapat memberikan mereka pendedahan awal bagaimana hendak menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang rasmi, bahasa yang kita patut gunakan. Ini cabaran yang kita dapat lihat, ahli panel semua, bila globalisasi ini, penggunaan bahasa Inggeris tadilah yang saya katakan dia bertebaran di seluruh dunia. Jadi hal itu datang juga kepada negara kita sendiri, bagaimana masyarakat kita bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu itu lama-kelamaan dia akan menjadi terhakis dan makin tidak dipandang lebih baiklah kiranya, seperti yang saya katakan di awal perbincangan kita tadi. Namun pelbagai langkah yang telah diambil khasnya oleh pihak kerajaan dan di pihak Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri, sebagaimana kami telah merangka pelbagai inisiatif, pelbagai pelaksanaan untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu ini, khususnya kepada peringkat-peringkat generasi muda, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Kerana bila kita mendedahkan penggunaan bahasa Melayu ini dengan lebih kerap, dengan lebih menyeluruh kepada generasi-generasi ini, maka selagi
dia itu pun ada juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan, dan juga yang kalau saya tak lupa, kerana rakan-rakan ahli panel juga tak lupa bahawa dulu kita pernah membuat PPSMI, okay, nak mengajar bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik, tetapi ia telah menerima tentangan yang sangat hebat daripada para penyelidik, para sarjana dekat negara kita. Bahkan Allahyarham Profesor Ungku Aziz pun pernah menolak idea yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu, kerana ia telah membawa kepada satu gambaran dan menghakis penggunaan bahasa Melayu itu sendiri di peringkat sekolah lagi. Bila kita nak ajar bahasa subjek sains dan itu sendiri telah dan melaksanakan berbagai mantapan bahasa Melayu khusus untuk kita membantu pihak kerajaan dalam membentuk dan memupuk jati diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya fikir memberi kefahaman sebagai mukadimah, sebagai pembukaan kepada perbincangan kita pada malam ini, dan saya percaya bahawa rakan-rakan ahli panel saya yang lain juga mempunyai isi yang lebih baik untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana cabaran Baiklah, terima kasih kepada Datuk Seri Aidil yang berkongsi pandangan dan juga pendapat idea dan sebagainya mengenai dengan penggunaan bahasa yang merupakan salah satu aspek cabaran globalisasi untuk kita membina dan juga membentuk negara bangsa di Malaysia. Jadi kita beralih kepada panel kita yang kedua pada hari ini, iaitu Datuk Hafiz, yang merupakan berusaha untuk melahirkan bangsa Malaysia ataupun negara bangsa menerusi sektor pendidikan. Adakah Datuk memandang globalisasi ini sebagai sebuah cabaran untuk membentuk bangsa Malaysia, dan apakah pula langkah-langkah sendiri dalam KPM untuk membentuk ataupun merealisasikan sebuah bangsa Malaysia sekaligus melahirkan negara bangsa di Malaysia? Terima kasih kepada Saudara Akmal selaku moderator unggul kita pada webinar malam ini. Saya agak bergaya saudara. Dan terima kasih kepada pihak penganjur juga kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit kupasan mengenai globalisasi bersama panel-panel yang bijaksana lebih hebat daripada saya di sini. Jadi beralih kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator Akmal tadi mengenai adakah globalisasi ini dianggap sebagai cabaran. Apa yang dapat saya katakan, dalam sektor pendidikan sememangnya adalah benar bahawa globalisasi ini berupaya menjadi sebuah cabaran dalam membentuk bangsa Malaysia. Lazim kita mengetahui bahawa istilah globalisasi merujuk kepada sebuah sosialisasi tanpa batasan, orientasi sempadan negara, budaya, agama, adat maupun bangsa, sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Tidak saya nafikan bahawa globalisasi ini sememangnya memberi sumbangan besar dalam peradaban manusia pada hari ini, sama ada dalam aspek teknologi, pendidikan dan sebagainya. Namun dalam kebaikan tersebut, yakni terdapat sedikit keburukan yang tidak pandangan peribadi. Saya mengatakan ini sektor yang berperanan untuk yang mungkin tidak disedari oleh sesetengah masyarakat. Jadi bagaimana globalisasi ini tadi boleh menjadi pengganggu kepada pembentukan bangsa Malaysia?
adalah menerusi sosialisasi tanpa batasan tadi itulah, seperti penggunaan bahasa Inggeris yang ditekankan oleh panel nombor 1. Panel awal tadi, Dato' IJ, kemudian bahasa-bahasa asing yang digunakan bahkan seakan-akan menjadi bahasa seharian pada hari ini, seperti bahasa Korea, bahasa Jepun dan sebagainya. Saya tidak nafikan menguasai beberapa lebih ayat ibu itu adalah suatu kelebihan, tapi bagi saya menguasai bahasa ibu ini menteliti pemikiran masyarakat. Lebih banyak dia menerusi media sosial berbanding sistem pendidikan yang formal. Perkara inilah yang menjadikan usaha-usaha tenaga kerja di Kementerian Pendidikan yang berusaha untuk merangka modul, program ataupun sistem yang berupaya menyemaikan dan memupuk perpaduan menjadi tidak relevan sehingga ke hari ini. Boleh saya katakan memang kami di pihak Kementerian Pendidikan ini berusaha beberapa program dan modul di pelbagai peringkat seperti Sekolah Integrasi Kaum atau lebih dikenali sebagai Sekolah Wawasan, kerana setiap kaum menginginkan sekolah berdasarkan kepada kelompok kaum masing-masing. Sekolah Wawasan ini merupakan sebuah konsep sekolah yang menggabungkan beberapa jenis aliran sekolah dalam sebuah kawasan yang sama. Sekolah Wawasan ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran bersama-sama tanpa perlu terikat kepada aspek kaum, adat dan agama masing-masing. Sekolah Wawasan ini juga diperkenalkan bertujuan untuk menghapuskan aliran vernakula dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana kita dapat lihat masyarakat Malaysia pada hari ini kurang bercampur dengan satu sama lain sejak di bangku sekolah lagi. Orang Melayu ke sekolah kebangsaan atau agama, manakala orang Cina dan India ke sekolah kebangsaan. Bila mereka masuk di sekolah, mereka terasing. Ini seterusnya telah melatih ataupun mendidik pemikiran mereka untuk sentiasa terang dan bergaya status sosial masing-masing. Inilah yang menyukarkan dan menggagalkan untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Tambahan lagi di peringkat pengajian tinggi pula, kami pihak pendidikan memperkenalkan pengajian Malaysia. Pengajian ini merupakan mata pelajaran yang diambil di peringkat ijazah maupun peringkat diploma. Kalau di peringkat tingkat 6 pun letak HAM. Ini yang tak 97. Boleh saya katakan kemerdekaan yang dicapai hanyalah membentuk sebuah negara dan bukanlah membentuk sebuah bangsanya. Sedangkan kalau kita tengok dari intipati-intipati ideologi yang dibangunkan, kemerdekaan adalah selaras dan bergerak selari dengan bangsa ataupun bangsa nasional. Kemerdekaan itu haruslah selaras dengan bangsa nasional. Tapi dalam konteks Malaysia, ia adalah berbeza. Kemerdekaan kita tidak dinafikan, kita memiliki kemerdekaan, namun di manakah bangsanya? Di manakah bangsa Malaysia pada hari ini? Meskipun pelbagai usaha, bukan saja daripada pihak kementerian, bahkan dari pihak-pihak yang lain juga turut menggembleng usaha untuk membentuk sebuah perpaduan. Namun, apa yang dapat kita lihat hari ini, memberikan modal izin dengan pengaruh-pengaruh media daripada luar yang menggalakkan mereka untuk bertindak, menghantar anak-anak mereka di institusi swasta, di sekolah-sekolah minggu kaum, mendidik anak-anak mereka untuk bergaul sesama taraf sosial, provok terhadap tulisan Jawi, menuntut bahasa ibunda kaum masing-masing untuk dijadikan bahasa pengantar dan sebagainya. Inilah kita boleh lihat kesan daripada
globalisasi itu tadi telah membentuk sebuah stigma, telah membentuk sebuah pemikiran yang kolot, yang tidak mempercayai antara satu sama lain. Hal-hal kita bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Sehingga ke hari ini, bukan sahaja dari sektor pendidikan, bahkan sektor-sektor kerajaan lain, kita masih belum berjaya untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, meskipun pelbagai usaha telah kita bangunkan. Namun, kita harus bekerja lebih keras untuk melatih masyarakat Indonesia ini agar sedar akan pentingnya sebuah bangsa Malaysia itu. Karena bagi saya, meskipun usaha ini telah dijalankan seawal tahun 1956 melalui Penyata Razak dan kemudian menerusi laporan Rahman Talib 1961, tidak silap saya, menerusi penggubalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini usaha-usaha ini sudah bermula lebih awal, namun sehingga ke tahun 2020 ini, saya masih melihat bangsa Malaysia itu masih tiada. Saya tidak nafikan ada segelintir masyarakat yang memang bersatu padu. Namun mereka adalah golongan minoriti dan yang majoriti adalah kaum yang masih menempel batas etniknya. Jadi inilah tadi untuk kupasan topik dan soalan yang moderator bagikan, dan saya harap ini mampu menambah baik ataupun menambah lagi intipati-intipati terhadap topik perbincangan kita pada hari ini. Saya kembali kepada saudara Akmal selaku moderator pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Datuk Hafiz yang memberikan penerangan yang panjang lebar sebenarnya tadi dalam sektor pendidikan, bagaimana untuk kita mengatasi cabaran globalisasi dalam pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Adakah mampu kita dapat wujudkan ataupun sebaliknya. Baiklah, kita beralih kepada panel kita yang ketiga, iaitu Encik Najibullah bin Said yang merupakan seorang guru. Jadi Encik merupakan salah seorang warga pendidik menerusi sektor budaya. Dari segi budaya bahasa rojak pada masa kini dikatakan menjadi masalah pencemaran bahasa, dan ia telah pun digunakan semakin berleluasa dalam generasi muda, terutama generasi muda dalam masyarakat Malaysia pada masa kini, dalam kalangan masyarakat. Jadi bolehkah Encik memberikan penjelasan mengenainya, dan pada pendapat Encik bagaimana untuk kita dari segi ataupun soal pemantapan bahasa di sekolah itu, bagaimana untuk kita memantapkan penggunaan bahasa itu di sekolah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Akmal. Okey, baiklah, saya akan memberi penjelasan yang terlebih dahulu mengenai isu bahasa rojak yang dipersoalkan, yang diutarakan sebentar tadi. Okey, baiklah, pencemaran bahasa sebenarnya dia merangkumi kesalahan bahasa dan aspek tata bahasa, struktur ayat, ejaan, istilah, penggunaan bahasa rojak terutamanya, dan juga banyak lagi. Dalam era milenium yang rancak dengan pembangunan dan modernisasi ini, penggunaan bahasa Melayu yang betul dan gramatis hanya dipandang enteng oleh masyarakat. Bahasa yang dahulunya menjadi lingua franca kini kian hilang martabatnya apabila penggunanya yang membabi buta tidak dikenakan tindakan. Hal ini sebenarnya akan menyebabkan bahasa Melayu itu sendiri menjadi satu bahasa yang rendah martabatnya, kerana bangsa yang menggunakan bahasa itu sendiri tidak mempunyai inisiatif untuk memperkasakan lagi bahasa Melayu ataupun bahasa ibunda mereka sendiri. Bahasa Melayu rojak kini semakin berkembang tanpa ada sebarang halangan dan sekatan. Penggunaan bahasa Melayu dalam ruang cyber pada masa kini juga menyaksikan berlakunya ancaman yang ketara, khususnya ruang sembang cyber yang memperlihatkan bahasa Melayu semakin dilacurkan, di mana penggunaan bahasa Melayu dalam platform media seperti SMS, Facebook, WhatsApp,
Telegram, WeChat dan berbagai-bagai aplikasi lagi menggunakan bahasa Melayu yang betul atau standard. Sebagai contoh, dapat saya berikan bahasa Melayu yang sering digunakan di ruang cyber adalah seperti contoh bahasa rojak yang sering digunakan adalah seperti gempak gila, terbaik, okey, alright, elemek dan banyak lagi. Di mana ada juga perkataan-perkataan yang disingkatkan. Sebagai contoh, pergi menjadi pi, minta diri dahulu menjadi caw, serta beratus-ratus lagi. Mungkin ada beribu-ribu lagi. Oleh itu sebenarnya pihak yang berkenaan perlulah mengambil langkah yang proaktif dan efisien agar nilai dan martabat bahasa Melayu ini dapat dikekalkan. Seterusnya saya akan menjawab mengenai persoalan yang kedua mengenai apakah sebenarnya perkara yang penting dalam soal memertabatkan bahasa Melayu ini di sekolah. Okey, saya akan menjawab sebagai seorang guru. Sedangkan saya pun adalah seorang guru. Okey, baiklah. Di sekolah, pelajar-pelajar seharusnya digalakkan mengambil guru-guru seharusnya menggalakkan para pelajar ini untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan bahasa Melayu yang betul dan baik susunan bahasanya. Bahasa-bahasa ini mungkin sedikit bilangannya, namun benda yang sedikit kalau kita manfaatkan tentu ia akan memberikan makna yang besar kepada kita semua. Perkara yang paling penting dalam soal pemantapan bahasa Melayu di sekolah ini adalah sebenarnya peranan guru itu sendiri. Di mana guru ini seperti yang kita tahu ia sering dianggap sebagai role model ataupun contoh yang terbaik oleh para pelajar. Oleh itu guru-guru lah sebenarnya yang harus peka terhadap penggunaan bahasa Melayu standard. Sebolehnya guru-guru elakkan menggunakan bahasa dialek, bahasa campuran dan juga bahasan ketika berhadapan dengan para pelajar. Setidaknya seandainya guru sendiri tidak peka terhadap penggunaan bahasa Melayu, apatah lagi para pelajar. Okey, saya harap itu dapat menjawab persoalan Encik moderator kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Najibullah di atas jawapan sebentar dari Majalan. Anda selaku Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, dan kita tahu ataupun seperti kita sedia maklum bahawa ekonomi adalah merupakan salah satu tunjang untuk memastikan kestabilan dalam politik ataupun kestabilan sosial, untuk memastikan rakyat tidak kucak-kacir dan sebagainya, untuk memastikan keharmonian itu terus terjamin dalam sesebuah negara. Jadi dalam salah satu cabaran globalisasi ini dalam sudut ekonomi di negara kita, bagaimana Datuk Seri melihatnya dan apakah kesan yang pernah berlaku dalam negara kita berkenaan dengan globalisasi dari sudut ekonomi, dan apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan sebagainya. Bagaimana Datuk? Dengan pandangan Datuk dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator iaitu Encik Ahmad. Apa yang saya dapat terangkan di sini berkenaan dengan salah satu cabaran globalisasi lah dari sudut sosioekonomi negara kita, yang mana kita sudah maklum bahawa situasi sosioekonomi Malaysia ini agaklah unik. Jadi dalam konteks masyarakat Malaysia pribumi dan juga bumi putra, iaitu penduduk asal yang agak terbelakang di dalam aspek ekonomi dan perdagangan di negara kita ini. Pada zaman penjajahan British, kita dapat lihat di mana orang Melayu dinafikan penglibatan mereka ini dalam sektor ekonomi dan juga bidang pekerjaan profesional. Ini juga disebabkan akibat daripada polisi pecah dan perintah daripada perintah Inggeris
iaitu di mana semasa penjajah Inggeris ketika itu. Di mana orang Melayu ini dikecilkan dan hidup di kampung, menjalani kehidupan tradisional dan ekonomi secara diri sahaja. Di mana di sini dapat lihat bahawa British kuasa mereka di tanah Melayu ini dan di tanah Melayu pada ketika itu tergugat. Jadi akibat daripada perkara ini berlakulah ketidakseimbangan sosioekonomi dan ketegangan antara kaum mulai terzahir selepas kemerdekaan, yang mana telah kemuncaknya melahirkan satu peristiwa berdarah dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara kita, iaitu pada tahun 13 Juni 1969 akibat daripada ketidakpuasan hati dalam aspek politik, sosial dan ekonomi khususnya antara kaum. Jadi meledaklah kerusuhan kaum di Kuala Lumpur pada ketika itu. Manakala apa yang saya dapat terangkan berkenaan dengan kesan yang berlaku dalam negara kita berkenaan dengan globalisasi dari segi ekonomi. Kita dapat lihat semasa pada tahun 1997 dan 1998 di mana pada ketika itu dikatakan kejatuhan ekonomi telah berlaku yang menjadi kesan langsung daripada arus globalisasi pada itu. Akibat kegawatan itu banyak syarikat besar, syarikat sederhana dan kecil telah menghadapi masalah, di mana terbukti dalam satu laporan pada tahun 1998 misalnya terdapat lebih 25,000 buah syarikat kategori industri kecil dan sederhana iaitu IKS berada dalam keadaan teruk, manakala ada lagi 191 buah syarikat yang majoriti sahamnya dimiliki oleh golongan masyarakat kita disediakan muktis. Jadi keadaan ini tentunya memberikan satu syarat yang negatif lah dalam usaha kerajaan membangunkan sebuah masyarakat perniagaan dan perdagangan. Jadi ini juga jika keadaan ini dibiarkan, lebih banyak lagi lah syarikat-syarikat masyarakat kita yang terlepas ke tangan syarikat asing. Lantaran itu, kerajaan telah mengubah suai dasar pemilikan equity Bumi Putra seperti yang dirumuskan dalam DEB, iaitu dasar ekonomi baru, dengan membenarkan syarikat-syarikat masyarakat kita pada hari ini membeli saham dalam setengah syarikat Bumi Putra yang bermasalah. Jadi kerajaan juga telah melaksanakan beberapa langkah yang pernah dilakukan oleh kerajaan seperti dasar ekonomi baru. Kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi baru iaitu DEB yang bermatlamatkan serampang dua mata, iaitu seperti membasmi kemiskinan dan juga penyusunan semula masyarakat. Kerajaan juga telah memperkenalkan sebuah dasar lagi, iaitu dasar pembangunan nasional, iaitu DPN dan sebagainya lah. Jadi melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan ini, golongan masyarakat kita mulai memanjat tangga ekonomi, perdagangan dan pelaburan di negara. Jadi globalisasi ini sebenarnya boleh menggugatlah keharmonian masyarakat jika kita tidak berhati-hati. Kerana pada ketika ini ada juga tanda-tanda bahawa kuasa daripada syarikat multinasional bakal mengambil ahli peranan peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan rata-rata daripada kalangan masyarakat kita. Keseimbangan boleh tergugat dan boleh melahirkan ketegangan kaum seperti terjadi pada masa dahulu. Antara syarikat, contoh syarikat yang boleh kita lihat iaitu Proton, di mana syarikat Proton ini telah merasai kehangatan dan keperitan persaingan daripada pengeluar kereta luar di negara ini. Ini disebabkan oleh akibat liberalisasi ekonomi yang menjadi sebagai proses globalisasi. Jadi kita seharusnya tidak mementingkan diri dan menutup pintu kepada liberalisasi ekonomi, dan bagaimana kita harus berusaha lagi lah untuk meningkatkan kualiti produk ataupun komitmen dan juga jati diri. Kira kita tidak mahu segala yang telah kita usahakan pada hari ini atau sebelum ini lewat
kepada cabaran yang melanda kita pada hari ini, khususnya globalisasi. Itu sahaja dari saya dan saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah Datuk Seri, terima kasih di atas penerangan dan juga perkongsian mengenai dengan cabaran globalisasi untuk kita membentuk bangsa Malaysia ataupun negara bangsa dari sudut ekonomi. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Syafiqah Hamiza yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Manusia UPSI. Jadi Doktor, saya ingin bertanya, bagaimana pula dengan pendapat Doktor mengenai dengan sistem pemerintahan kita di Malaysia yang bertunjangkan 3 teras, iaitu berdasarkan demokrasi berparlimen, kemudian sistem persekutuan dan raja berperlembagaan. Saya ingin bertanya, bagaimana pula dengan pendapat Doktor, sistem raja di Malaysia adakah ini dikekalkan ataupun sebaliknya? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara moderator dan semua yang hadir pada malam ini. Baik, pertama sekali, terima kasih kerana telah menyebut saya pada malam ini. Sebelum saya menjawab soalan, terlebih dahulu saya ingin mengulas mengenai institusi beraja di Malaysia. Okey, Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Institusi raja di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintah dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Institusi raja yang bertapak di negara ini telah mengalami evolusi daripada sistem beraja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Dalam sistem beraja mutlak, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Raja adalah tonggak berpusatnya segala kuasa dan arahan perundangan. Raja juga adalah penyusun adat istiadat negara. Sejarah alam Melayu telah merakamkan besarnya peranan dan sumbangan raja-raja Melayu dalam perkembangan Islam. Kesan daripada pemerintahan dan perislaman raja-raja Melayu menjadi titik tolak kepada pengembangan Islam di alam Melayu. Islam berkembang dengan gemilangnya di tanah Melayu dengan menjadi cara hidup yang mencorak sistem politik dan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Kewibawaan raja-raja Melayu berkaitan Islam telah membawa kegemilangan kepada alam Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai pusat perdagangan yang masyhur. Undang-undang Islam juga telah digunakan oleh Kesultanan Melayu Lama seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang 99. Peranan dan sumbangan institusi raja semasa kedatangan kuasa barat di tanah Melayu juga amat besar, antaranya berdiplomasi dengan pihak British sehingga institusi raja dapat dikekalkan dan agama Islam berjaya dipertahankan walaupun beberapa negara beraja lain telah hilang sistem beraja. Bahkan agama yang berada di bawah naungan raja juga telah hilang dari ruang perundangan. Okey, contohnya di India. Bukan sahaja sistem beraja yang hilang, tetapi agama yang begitu berpengaruh juga telah dikeluarkan dari perundangan sehingga perlembagaan India yang merdeka mengisytiharkan negara tersebut sebagai sebuah negara sekular. Sedangkan agama Hindu begitu sebati dengan negara India sebelum penjajahan barat hingga sekarang. Selain itu juga, raja-raja Melayu juga telah menjadi benteng penghalang dari memudahkan imperialis British melakukan penjajahan mutlak. Di samping berperanan menjadi benteng yang memelihara adat dan undang-undang Islam yang diguna pakai ketika itu diubah dan dibuang sepenuhnya oleh penjajah British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen, satu bentuk penjajahan tidak langsung ataupun pemerintahan de facto yang masih mengekalkan kedaulatan Raja Melayu. British terpaksa mengadakan perundingan dengan setiap sultan dan berjaya melakukan penjajahan secara mencantumkan perjanjian-perjanjian yang diperoleh secara berasingan. Kemudian menjelang kemerdekaan, sistem pemerintahan Raja Mutlak telah dimasukkan dan diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat berasaskan konsep raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedaulatan raja diberikan wajah yang baru dan dirangkaikan suara rakyat dalam satu ikatan yang murni. Pentingnya institusi raja dapat dilihat dengan jelas dan nyata termaktub di dalam perlembagaan Malaysia.
10% iaitu 19 dari 183 perkara di dalam perlembagaan persekutuan adalah perkara-perkara berkaitan raja yang berperanan penting dalam struktur kerajaan dan struktur negara bangsa. Institusi raja telah diterima sebagai simbol perpaduan menerusi perlembagaan persekutuan. Raja bukan hanya raja kepada sesuatu bangsa atau golongan tertentu sahaja. Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja yang bersemayam di puncak struktur pemerintahan merupakan lambang kuasa dan simbol perpaduan. Jadi sehingga ke hari ini, Malaysia masih mengamalkan sistem pemerintahan, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Semua rakyat, tak kira bangsa dan agama, hidup aman dan menikmati kekayaan seluas-luasnya di atas bumi yang bertuhan ini. Malah, negara-negara di Eropah juga masih mengekalkan sistem monarki dan menyayangi tinggi raja-raja mereka. Maka, institusi beraja di Malaysia pada masa perlu dikekalkan dan dipelihara. Terdapat dua sebab utama institusi raja ini perlu dikekalkan. Pertama, sebagai kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun, ada beberapa perkara perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Sejak berkurang lamanya budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral dan agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Pada masa inilah, institusi raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dengan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Kemudian yang kedua, institusi Raja-Raja Melayu sebagai satu institusi semak imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Walaupun sistem republik tanpa institusi beraja akan mewujudkan sistem demokrasi total dengan kuasa rakyat, namun sejarah pernah membuktikan di seluruh dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan korupsi serta pemerintahan diktator akibat daripada pemusatan kuasa yang dibuat dengan memanipulasi pendapat awam. Sebagai contoh, demokrasilah yang memilih Hitler dalam pilihan raya negara Jerman sebagai pemimpin mereka pada abad ke-20. Demokrasi juga yang memilih Slobodan Milosevic sebagai presiden yang menghasil majoriti rakyat Yugoslavia berbangsa Serbia untuk membunuh etnik minoriti Bosnia dalam penghabusan etnik pada tahun 1990-an. Dan demokrasi jugalah yang tidak mampu untuk menghalau pembunuhan etnik beramai-ramai di Rwanda pada 1994 dan memburukkan lagi keadaan apabila majoriti etnik Hutu yang menguasai kerajaan melalui pilihan raya membunuh 1 juta etnik minoriti Tutsi. Sistem demokrasi adalah baik dan sehingga kini tiada sistem politik lain yang lebih baik dari sistem demokrasi. Namun, sistem ini perlu disemak imbang kerana ia tidak sempurna dan pernah mengakibatkan tragedi yang buruk di dunia. Walaupun terdapat parlimen dan mahkamah untuk sistem imbang kerajaan, namun jika parlimen dikuasai wakil rakyat kerajaan dengan kuat, maka ia tidak akan berjaya menyemak imbang kerajaan dan Perdana Menteri. Sejarah juga pernah membuktikan mahkamah juga pernah terdedah dengan pengaruh kuasa Perdana Menteri. Bahkan mahkamah juga pernah menjadi asbab tragedi seperti yang berlaku di Rwanda pada 1994 bermulanya pembunuhan beramai-ramai etnik Tutsi oleh etnik majoriti Hutu apabila seorang hakim mahkamah menuduh kaum etnik Tutsi yang membunuh Presiden Rwanda berbangsa Hutu yang mati akibat tembakan roket yang mengenai helikopter yang dinaikinya. Seterusnya itu, institusi raja-raja di Malaysia ini adalah penting dipelihara dan dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan identiti, cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia dan juga sebagai institusi semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi lain seperti parlimen dan mahkamah tidak berjaya. Okey, jadi begitulah pendapat saya mengikut soalan yang dikemukakan. Jadi saya harap dapat menjawab soalan yang diajukan oleh saudara moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Syafiqah Hamiza kerana atas perkongsian idea
mengenai dengan sistem pemerintahan beraja, adakah ia relevan pada masa kini dan wajar diteruskan ataupun dipelihara dikekalkan bagi mengekalkan kestabilan politik dan juga sosial khususnya di dalam masyarakat kita, sekaligus merealisasikan taraf Malaysia untuk menjadi taraf negara bangsa, dan bangsa Malaysia itu dapat kita realisasikan pada masa akan datang. Baiklah, berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, konklusinya jelas sekali bahawa cabaran globalisasi ini terlebih dahulu dari segi pelbagai aspek yang telah kita bincangkan tadi perlu kita tangani, di mana terdapat pelbagai kekangan dari sudut bahasa. Sebagai contoh saya ambil yang diterangkan oleh Datuk Aidil sebentar tadi, bahawa bahasa Melayu walaupun ianya diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan persekutuan dan wajib digunakan penggunaannya dalam sektor awam ataupun sektor pendidikan, namun apabila di luar mereka ataupun bangsa-bangsa lain ini, mereka bertutur dengan bahasa ibunda mereka tersendiri. Justru itu dari segi sektor pendidikan pula kita dapat lihat wujudnya sekolah pelbagai aliran dari zaman British lagi, dari zaman kita merdeka lagi sehinggalah sekarang. Dan apabila kerajaan mewujudkan sekolah wawasan, ianya nampak tidak berjaya, iaitu untuk mencapai taraf negara bangsa itu di Malaysia, apatah lagi kita untuk merealisasikan bangsa Malaysia. Adakah ianya hanya impian kita sahaja ataupun mampu kita realisasikan? Baiklah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua ahli panel daripada pelbagai bidang, daripada pelbagai kementerian, daripada pelbagai pakar dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka atas perkongsian idea, pendapat, pandangan dan sebagainya bagaimana untuk kita mengatasi cabaran globalisasi kini dalam membentuk dan membina negara bangsa di Malaysia. Jadi, saya tamatkan sesi webinar ini dengan serakat pantun. Hidup muafakat, hati sekata, barulah rezeki bertambah murah. Sikap terbuka amalan kita, itulah Malaysia, negara musibah. Jadi, sampai di sini sahaja sesi webinar kita pada kali ini. Semoga ini memberi manfaat kepada semua dan semoga kita berjumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.